Assalamualaikum dan salam hormat. Kalender Jenayah edisi 12 Disember 2015 bersama saya, Mazizul Dani. Sindiket menjual kek ganja, biskut ganja dan cecair vape haram ditumpaskan pihak polis selepas 3 buah rumah diserbu di Ampang dan Kelana Jaya. Selain itu, dadah jenis cabu bernilai RM157.5 juta dilupuskan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Itu antara paparan menarik dalam kalender jenayah minggu ini. Ikuti laporan selanjutnya. 7 individu termasuk sepasang suami isteri dicekup oleh pasukan Sting Bukit Aman dalam serbuan yang dijalankan di 3 lokasi di Banting, Kelana Jaya dan Ampang kerana terbabit dengan sindiket yang aktif menghasilkan cecair ganja. Cecair ganja ini dijual kepada pengguna vape dan e-rokok. Bukan itu saja, malah cecair ini juga turut digunakan untuk menghasilkan kek dan biskut ganja. Hasil risikan berjaya merampas 214 botol cecair disyaki ganja yang bernilai RM38,000. Turut dirampas proton iswara dan sevi yang dipercayai digunakan untuk menjalankan kegiatan pengedaran dadah itu. Semua yang ditahan direman selama 7 hari sehingga 14 Disember ini. Seorang bekas pekerja ditahan kerana mencuri motosikal berkuasa tinggi bersama 5 rakan jenayah lain di Setapak Jaya, Kuala Lumpur. Laki berusia 30 tahun yang digelar sebagai adik ditahan di Jalan Konleh. Dalam kejadian awal pagi, 6 lelaki memecah masuk ke sebuah premis menjual motosikal berkenaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad berkata, 6 suspek berkenaan memecahkan tingkap tandas untuk memasuki premis itu. Seorang daripada suspek membawa pemotong mangga untuk memecahkan pintu belakang sebelum 5 suspek yang lain membawa keluar motosikal jenis Honda CBR-RR 1000cc. Nilai kerugian dianggarkan bernilai RM371,000 yang membabitkan 6 buah motosikal dan beberapa aksesori. Polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat untuk segera membuat laporan di balai polis berdekatan. Gang Zairul tumpas lepas 4 anggota kumpulan itu dicekup polis kerana aktif menjalankan kegiatan samun dengan bermodalkan pistol cicak. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Muhammad Rozi Jidin berkata, suspek yang berusia antara 16 sehingga 29 tahun itu ditahan berasingan di Sarjana Utama dan Wangsa Maju. Suspek yang berusia 16 tahun itu mempunyai rekod jenayah lampau mencuri di dalam bangunan. Mereka menjalankan aktiviti menyamun kedai sebeneka 24 jam dan farmasi di sekitar Lembah Kelang dengan menutup identiti mereka menggunakan topi dan sepucuk pistol untuk menggetak bangsa. Menurutnya, kumpulan penjenayah ini dipercayai melakukan lebih 3 kes samun di sekitar daerah Sungai Buloh. Seorang remaja diperintahkan menjalani bond berkelakuan baik selama 3 tahun oleh Mahkamah Session Kota Baru, Kelantan. Hukuman itu dijatuhkan atas pertuduhan merogol sepupunya berusia 8 tahun di sebuah rumah di Kampung Manik Urai, Kuala Krai 3 tahun lalu. Keluarga tertuduh turut diperintahkan membayar wang pampasan RM8,000 kepada ibu bapa mangsa yang juga jirannya. 2 ahli geng dugong termasuk seorang remaja berusia 17 tahun dicekup polis dan serbuan di Kampung Melayu Batu 13, Sungai Buloh. Dalam serbuan jam 2 pagi itu, polis berjaya menahan 2 lelaki yang masing-masing berusia 17 tahun dan 20 tahun dipercayai saki-baki dari kumpulan peragut yang giat menjalankan kegiatan mereka di sekitar Kuala Selangor dan Sungai Buloh sejak 2014. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Muhammad Rozi Jidin berkata, kumpulan penjenayah ini terbabit dengan kes dadah menyebabkan mereka aktif menjalankan aktiviti samun dan jenayah jalanan. Polis sedang giat memburu 2 lagi suspek termasuk ketua geng kumpulan ini bagi menumpaskan kumpulan berkenaan. Menurut Rozi Jidin, sebelum ini geng terbabit pernah menyamun sebuah rumah sebelum bertindak mencabul mangsa yang juga merupakan seorang doktor dalam kejadian di Kuala Selangor tahun lalu. Seorang wanita berputih mata apabila barang kemas miliknya yang bernilai
lebih RM80,000 lesap apabila rumahnya dipecah masuk dalam kejadian di Putra Heights. Dalam kejadian pada 5 Disember lalu, wanita yang berusia 44 tahun itu meninggalkan rumahnya di Taman Putra Indah untuk pulang ke kampung. Bagaimanapun, selepas dia pulang ke rumah keesokan harinya, dia mendapati keadaan rumahnya berselerak sebelum memeriksa peti besi yang berada di bilik anaknya. Dalam insiden itu, mangsa kerugian lebih RM80,000 yang membabitkan barang kemas miliknya yang disimpan di dalam sebuah peti besi. Suspek mengumpil peti besi dan membawa lari barang kemas, antaranya rantai, gelang dan cincin milik mangsa yang melebihi berat 2.8 kilogram. Suami isteri memfailkan saman RM10 juta terhadap hospital di Terengganu dan Kerajaan Malaysia atas dakwaan kecuaian yang menyebabkan kematian anak bongsu mereka 2 tahun lalu. Pasangan itu memfailkan saman berkenaan di Mahkamah Tinggi Kota Baru Kelantan sempena genap 2 tahun kematian anak mereka. Muhammad Sardi Saad dan isterinya Fadilah Abdul Wahab, masing-masing berusia 39 dan 45 tahun, menuntut ganti rugi am dan khas di bawah peruntukan Seksyen 7-1 dan Seksyen 7-3A dan -3B serta seksyen lain berkaitan mengikut Akta Undang-Undang Sivil 1956. Anak mereka, Ulia Insyirah, berusia 4 tahun, meninggal dunia 6 Disember 2013 selepas mendapatkan rawatan di Hospital Besut sebelum dirujuk ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Cinta sepasang kekasih warga asing tidak kesampaian apabila mereka bakal dihantar pulang ke negara masing-masing selepas dicekup kerana tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Dalam serbuan jam 11 malam di Jinjang Utara, Sentul itu menahan seorang wanita warga Indonesia bersama teman lelakinya, seorang warga Pakistan, di sebuah rumah teres yang disewa sejak 2 bulan lalu. Kedua warga asing berkenaan tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Hasil maklumat orang awam, polis membuat pemeriksaan ke dalam sebuah rumah di Jalan Permai 7. Hasil pemeriksaan mendapati seorang lelaki berusia 43 tahun tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah, manakala seorang wanita warga Indonesia berusia 30 tahun mempunyai pasport yang sudah tamat tempoh. Dua yang ditahan dibawa ke balai polis sebelum dihantar ke depo imigresen untuk dihantar pulang ke negara asal. Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Terus ikuti laman web harian Metro dan saluran YouTube di hmetro.com.my serta platform laman sosial termasuk HM News Channel dan HM Mobile untuk mendapatkan laporan-laporan menarik dan terkini daripada kami. Semuanya di hujung jari anda. Sekian sahaja, salam hormat dan Assalamualaikum.